Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Kata musannif rahimahullah ta'ala, maka adalah dalil itu dua perkara. Pertamanya dalil nakli namanya, iaitu firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya dalil akli. InsyaAllah kita nak sambung ni bicara bab dalil. Lalu kita ada sebut tadi, maka adalah dalil itu dua perkara. Bila disebut dalil ni, perkataan bahasa Arab asal daripada dalla yadullu dilalah. Kita ada sebut perkataan dilalah tadi. Apa dia dalil ni? Dalil ni satu perkara yang dengan dia menunjukkan satu perkara lain. Itu dalil. Gelapnya cuaca menunjukkan terbenam matahari. Itu dalil. Dalil selipar banyak kat luar masjid menunjukkan dalam masjid. Dalam masjid, dalam surau tu ramai orang. Ni pun umum sebut ada sesuatu yang kita boleh faham, sesuatu yang kita boleh tengok, kita boleh fahamkan sesuatu yang lain. Yang ni dipanggil dalil. Ada asap menunjukkan ada api. Ada lampu kelip-kelip biru kat jalan raya, ada JPJ Roblox. Contohnya kan. Nak pergi faham dalil tu, dalil. Maksudnya dalil ni dia ada kesenian dia untuk memahamkan ada sesuatu, boleh faham sesuatu. Dia ada seni dia. Itu satu hal. Cuma atas pembahagian kita nak tengok ni, nak memahamkan daripada sesuatu boleh menunjukkan sesuatu ni, ada dipanggil dalil nakli, dalil akli. Dalil nakli ni kata dia asal nakli, naqal, iaitu firman Allah Ta'ala. Umumnya semua ayat Quran satu, begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil dalil nakli. Macam mana saya sebut tadi, bila sebut dalil dia ada seni dia nak faham. Tadi sekali lalu saya ada sebut, nak faham ayat Quran, hadis, dia bukan dengan terjemah. Dia mesti ada seni dia. Itu bahasa seni. Seni ni maksudnya mesti kita kena faham kaifiat. Nak ambil faham dilalah. Tadi pun saya sebut perkataan tu. Ambil faham dilalah daripada Al-Quran, hadis. Dan Quran, hadis bahasa Arab. Mesti kena faham kawaid atau kaedah-kaedah. Macam mana format dari segi kaedah bahasa untuk kita boleh memahamkan sesuatu daripada Al-Quran ataupun hadis. Tanpa ada kesenian memaham format dengan bahasa Arab, nahwu, sarah, balaghah, macam-macam hal, itu ilmu asas sangat nak faham Al-Quran, hadis. Kalau yang tu tak ada, hampir mustahil memahamkan Al-Quran dan hadis dengan hanya melihat terjemah. Bahkan terjemah ni, kalau kita tiada asas dengan bahasa Arab, mana mungkin kita boleh tahu terjemah tu betul dan tepat. Itulah maksud dikedaki dengan bahasa Arab dengan ke dalam bahasa Melayu. Tambah zaman ni banyak sangat manipulasi huraian daripada Al-Quran, begitu juga hadis yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu, yang sepatutnya dipaham macam lain tapi diertikan dengan fahaman yang lain. Jaga tu. Satu tadi pun kita dah sebut, bila sebut masalah dalil nakli,
khasnya Quran hadis ni, kita kalau tak tahu bukan merujuk dalil, kalau tak tahu kena rujuk ahli zikir. Istilah disyarah oleh ulama mufassirin, ahli zikir adalah ahlul ilmi, ahli ulama. Kena tengok ahli ulama. Ada masalah rujuk ahli ulama, ada masalah rujuk ahli ulama. Pasal saranan Allah Taala, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, apa sikit Quran tu? Kamu bertanyalah ahlul zikir, maksudnya ahlul ilmi itu umum ulama mufassirin kita tafsir ahlul zikri itu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu, tak ada pengetahuan, tak boleh faham sesuatu, tanyalah ulama. Namanya lah orang yang istilahnya ahlul ilmi, ahlul zikir. Cuma dobit dia ahlul ilmi, ahlul zikri dengan mana ahlul ilmi. Pastikan ahlul ilmi betul-betul. Takut kita sangka dia ahlul ilmi, rupanya bukan ahlul ilmi. Zaman lah ni antara fitnah kita dalam masalah nak berdalil dalam memaham khasnya bab ketuhanan, kerasulan, bab ghaib ni, juga bab hukum hakam keliling kita ni. Apa hukum antara fitnah yang menyebabkan tak faham ni? Dia adalah disebabkan tak boleh kenalnya kita, dan tak bersungguhnya kita, dan tak ada kayu ukurnya kita untuk memahami siapa yang dipanggil ahlul ilmi ni. Ini masalah. Satu teringat saya masa ngaji hadis, ada Rasulullah sebut, kata hadis riwayat daripada Nu'man al-Bashir, masyhur hadis ni dalam hadis 40. Kata apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Ada sebelum tu tertinggal lah, wa bainahuma umurun mushtabihat, lajak tu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Benda halal ni jelas, benda haram jelas. Jual beli halal, riba haram. Antara kedua halal haram ni ada benda mushtabihat, benda yang kesamaran. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tak mengetahui akan hukum syubhat ni oleh ramai di kalangan manusia. Apa maksudnya daripada hadis ni? Nak kata dalam ajaran Islam ni halal haram ni jelas. Untuk macam mana boleh ada syubhat? Syubhat ni bukan masalah diri halal haram tu. Jual beli memang halal, riba memang haram. Tapi orang syubhah, macam ni nama riba ke? Macam ni nama jual beli ke? Itu yang masalah syubhat ya. Sampai riba dah tak dipaham riba. Itu masalah dia. Sehingga jual beli dipaham riba. Tuan-tuan tak ada kesamaran tu tak apa. Kalau nisbah saya sendiri, kalau nisbah nak sebut tentu lah yang kata Rasulullah isyarat antara sebahagian ulama kita bagi huraian hadis tu, antara halal haram ni ada syubhat. Dia kata bukan syubhat tentang masalah hukum halal haram tu, tapi syubhat tu masalah orang yang nak memahamkan hukum halal haram tu. Jadi kalau masalah dalil kita bicara ni, masalah dalil ni bukan masalah dalil tu. Ayat Quran tetap ayat Quran, hadis tetap hadis, jelas tetap jelas. Masalahnya orang tu tak jelas pada dia apa maksud Al-Quran dan hadis tu. Tu masalah dia. Boleh faham tak semua? Ayat Quran, ayat muhkam, mutasyabih, jelas bagi orang yang jelas. Tapi orang yang tak jelas, yang muhkam dia kata mutasyabih, yang mutasyabih dia kata muhkam. Itu masalah dia. Kalau sikit kita ke fiqh dulu, nak sebut asal nak bicara tentang dalil dulu lah kan. Jadi itu yang kita kena rujuk pada ahli ilmu, dan ahli ilmu yang betul-betul ahli ilmu, baru kita akan faham dengan betul. InsyaAllah dengan tu ada kayu ukur kita nanti untuk seluruh kehidupan kita boleh berjalan dengan betul, insyaAllah. Asal nak sebut sikit contoh, misalnya jual beli, semua orang kata halal, tak ada orang kata haram. Riba, semua orang kata haram. Bahkan kalau kata halal kat riba ni kafir tu. Pasal apa? Pasal menghalalkan yang haram. Dia sedia maklum tu hukum tu. Tapi jaga ada orang tak faham hukum ni. Contoh, dia kata kalau meniaga modal RM10, tak boleh jual RM20. Paling tinggi RM19.99. Tak boleh ambil untung 100%. Ambil 100%, yang ni dipanggil riba.
Ada orang bagi huraian tu. Ada. Ramai ustaz cakap macam tu. Ustaz mana saya tak sebut nama kan, nanti aib sangat kan. Nampak nak bodoh. Tapi ramai ustaz cakap macam tu. Ramai ustaz kata macam tu. Dia kata ambil untung 100% ni riba. Firman Allah Taala. Apa dia? La taqulu riba adhafan mudhafah. Janganlah makan riba berganda-ganda. Jadi dia faham ganda tu apa? Modal RM10, sambung untung RM10. Tu riba. Oh macam tu. Macam tu kan? Betul. Yang tu yang mustabihat tu. Pula tu ada orang jahil yang syarah macam ni. Ini masalah ni. Kalau orang jahil dia mengaku jahil, mengaku diam, bodoh, awak tak tahu, tak ada masalah. Tak akan jadi syubhat. Masyhur sebagai ulama kita urai hadis ni, kata dia timbul syubhat yang la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ni apa masalah? Dia kerana ada orang jahil yang dia tak tahu, tapi dia keluar pendapat dia yang jahil. Bila dia cerita, orang lain pakai pendapat dia yang jahil tu. Itu masalah. Tapi kalau semua orang jahil ni diam, yang cerita semua alim ulama, tutup guru, orang yang pakar, macam mana? Selesai masalah. Selesai masalah. Takkan ada syubhat-syubhat pasal apa? Orang akan tahu apa yang halal ialah halal, yang haram ialah haram. Kalau tak tahu, rujuk pada pakar, dia akan dapat keputusan yang betul. Jadi yang jadi masalah ni tahu mana? Tak orang jahil nak bagi fatwa. Tambah zaman lah ni, sejahil-jahil manusia pun boleh bagi pandangan. Semua boleh jadi mufti. Mufti Facebook, mufti WhatsApp. Kita dengar pun kita boleh senyum. Betul kan? Memang begitu kan? Semua orang baru ngaji hadis 2-3, dah pandai dalil lah. Masya Allah, pandai je kan? Allahu Akbar. Jadi saya nak sebut tu tentang mana? Tentang kena cari betul-betul, tak reti, bukan cari dalil, tapi kena cari ahli ulama, tok-tok guru yang pastikan dia betul-betul ahli ulama. Bahasa macam tu kan? Allahumma salli ala. Jadi asal nak sebut dalil. Jadi dalil ni Quran hadis. Cuma nak memaham dalil ada seni dia, ada cara dia, ada kaifiat dia, ada disiplin dia. Tak semua orang boleh faham dalil. Nah. Zaman ni masalah dia macam mana? Dalil yang dia kalau ikut eksklusif untuk orang yang reti saja boleh ambil dalil. Telah dibuka pintu ni seluas-luasnya untuk kalau boleh semua orang pergi cari dalil. Dengar yang elok saya sebut tu. Memang macam ni. Pengajian zaman ni banyak macam ni. Dibuka seluas-luasnya untuk setiap orang mengaji kena pergi cari dalil. Sikit-sikit dalil, sikit dalil, sikit dalil, sikit dalil, sikit dalil. Sedangkan kaedah dia bodoh tanya ulama, bodoh tanya ulama, bodoh tanya ulama. Ini ulama. Ulama tu kalau disebut dalil pun kita bukan faham dalil. Pasal apa? Pasal kita tak tahu kesenian nak ambil dalil. Sikitlah sebut isu-isu macam tu. Allahumma salli ala. Satu dalam bab-bab macam ni kan, kerasnya masalah nak ambil dalil. Yang asal nak kata dalil ada kesenian dia. Tu yang kalau orang yang tak faham tata tertib, cara, disiplin mengambil dalil ni, tu yang orang yang tambah orang awam yang tak faham apa-apa ni, dia akan faham, baca ayat Quran, baca hadis, boleh terjemah, pada dia dalil lah. Pada dia dalil lah. Sedangkan bukan macam tu kaifiat berdalil. Yang kaifiat berdalil besarnya bahasa Arab sendiri, pula tu kena faham disiplin ilmu, nasikh, mansukh, am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Ada isu selalu sebut muhkam, mutasyabih, majazi, hakiki. Kalau tak faham disiplin ni, memang masuk parit, jatuh gaung je lah. Walaupun dalil duduk depan mata. Tak saya sebut dalil. Ada orang buat dalil, kata dia sambut maulid Nabi bid'ah. Contohlah, dalil dia apa? Man amila ma laisa fihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal benda yang tak ada benda ni dalam urusan kami, maka benda tu ditolak, mardud. Jadi Nabi tak pernah buat maulid Nabi. Jadi macam mana? Bid'ah, sesat. Penat aja buat selawat lah apa macam-macam. Nabi pun tak pernah sambut hari kelahiran dia.
Dia sebab apa? Benda tak ada Nabi buat, macam mana? Semua bid'ah. Saya dah sebut. Dia berdalil dengan itu. Dia tak tahu ada hadis lain pula menafikan hadis itu. Dari segi apa? Ada benda yang walaupun Nabi tak buat, bukan bid'ah pun, bahkan Nabi yang anjurkan suruh ikut benda tu walaupun bukan dia yang buat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Kamu mesti kena ikut sunnah aku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang memberi petunjuk. Sunnah aku dan sunnah apa? Maksudnya khulafa' ar-rasyidin, kalau dia buat satu benda yang aku tak buat pun, nampak kena ikut dia. Jadi bukan semua yang Rasulullah tak buat jadi bid'ah. Bahkan ada benda bid'ah yang Rasulullah suruh ikut. Apa dia? Bid'ah khulafa' ar-rasyidin, ikut. Jadi ambil faham dengan bid'ah, semua bid'ah sesat, tak betul, masuk ke laut. Jadi maksudnya ada benda bid'ah yang memang Rasulullah suruh ikut benda bid'ah. Jadi bid'ah apa yang suruh Rasul ikut? Yang bagi isyarat, ikutlah sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Itulah benda bid'ah walaupun Rasulullah tak pernah buat, tapi dia ada qawaid, ada usul, ada isyarat, ada petunjuk, ada benda yang boleh dipaham, ada dalil. Yang ulama ambil faham daripada sabdaan Nabi, perbuatan Nabi, ikrar Nabi, antaranya Quran sendiri, untuk menunjukkan perkara tu dia ada usul, ada kaedah, ada prinsip yang dipaham, yang dah ditunjuk dalam agama, walaupun disebab Rasulullah tak buat, tapi prinsip dia, dasar dia diajar oleh Nabi SAW. Boleh ikut walaupun Rasulullah tak nak buat. Kalau nama bid'ah pun dia bukan dalalah, dia ialah hasanah. Nanti yang Rasulullah kata sunnati wa sunnati khulafa' ar-rasyidin mahdiyyin. Saya nak sebut apa? Inilah kesenian nak ambil faham dalil nakli, ayat Quran, hadis. Orang tak faham, dia pegang satu hadis tu, dia tak tengok ada hadis lain. Kalau tengok hadis lain pun dia bukan tahu cara nak faham. Bahkan yang kata orang awam tu, ustaz dia yang ajar macam tu, ustaz dia pun tak faham. Kena sebut macam tu sikit lah kan. Kacau lah sikit pasal sebut ustaz dia tu. Kalau ustaz dia pula bukan sebarang orang, ada PhD, doktor, mufti, maulana. Apa masalah ni? Masalah situ lah. Masalah dia tak faham, tak ada seni nak ambil dalil. Bahkan kalau tengok cara dia pun ambil faham ni, memang dia ambil faham terjemah ya, bra. Saya mengaji dengan tuan guru yang mengaji, kalau sebut ayat Quran, hadis ni, dia akan sebut mana isi delal dia, ambil faham macam mana. Kalau tambah pula benda-benda tu lah, ada tempat-tempat yang muhkam, mutasyabih, dalil lah apa, masya-Allah. Okey, lalu situ untuk nak menunjukkan bahawasanya dalil nakli ni memang Quran, hadis, tapi nak memahamkan dalil daripada Al-Quran, hadis tu mesti ahli dia. Bahasa dia macam tu. Nak memahamkan maksud yang dipaham daripada Al-Quran, hadis, mesti ahli dia. Sikit lagi saya sebut. Tadi saya sebut bab bidah tak? Satu lagi. Tadi pun sebut dah. Ini sebut sekali lagi. Ini sebut dalam konteks lain pula. Nak sebut kaifiat istidlal, cara macam mana nak faham dilalah. Bahasa Arab kalau ada inna ni ada tu taukid, dia nak menunjukkan sungguh sesuatu benda. Kalau kita kata Allahu ghafurun, dia subjek predikat, mubtada khabar. Tapi kalau kata innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah ghafur, nak menunjukkan sungguhnya. Perkhabaran kata ghafur Allah Ta'ala, sifat ghufran Allah Ta'ala ni sungguh tak boleh nak dinafikan sama sekali. Didatangkan inna. Jadi kalau ayat yang tak ada dengan inna berbanding dengan ayat ada inna, ayat ada inna ni lagi kukuh fakta dia, kekuatan dia, keteguhan makna dia berbanding dengan ayat yang tak ada inna. Ini kaedah besar. Tentu kalau sebut innallaha ma'ana, ayat power tu. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ada inna satu. Lagi sebut Allah pula. Allah ni lafaz yang dipakai lafaz Allah, bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim,
Bukan nama-nama sifat, tapi nama zat. Innallaha, ma'ana, bersama kita. Datang pula dengan zaraf, ada syibih jumlah. Syibih jumlah dia lagi kuat makna daripada ayat jumlah fi'liyah, pasal dia menunjukkan zaman. Kalau zaman, ayat yang menunjukkan zaman dengan ayat yang khabariyah semata-mata, dilalah ayat khabariyah lagi kuat daripada ayat yang menunjukkan dilalah zamaniyah. Faham tak tahu? Boleh? Faham? Kalau saya kata Zaidun qa'imun, contoh saya sebut ke Allah, sedap ni, Allahu ghafurun, Allahu yaghfir, Allahu ghafurun. Lafaz Allah ni kalimah isim, ghafur ni kalimah isim. Allahu yaghfir, Allah ni kalimah isim, yaghfir ni fi'il mudhari'. Dua-dua ayat ni subjek, ada predikat. Cuma khabar dia ada khabar mufrad, khabar ghairu mufrad. Untuk tak faham dengar, saya nak tunjuk. Kalau tak faham bab tu, tak payah sembang lah, bab dalil lah. Pasal sembang bab nakli. Pergi ke laut ya. Masuk parit, masuk gaung lah. Bahasa mudah dah masuk gaung, masuk neraka lah. Pasal apa masuk neraka? Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa hurai Al-Quran dengan kepala khotak dia, bahasa mudah itu, biraihi, dengan pendapat dia, dengan kepala khotak dia, dia tak mengikut dalil-dalil, sistem-sistem apa lagi peraturan-peraturan kesenian yang perlu dipaham ikut qawaid dalam segi bahasa nahwu dia, saraf dia, taukid, tak taukid, khabariyah. Kalau tak faham, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia telah mensediakan tempat istimewa dia dalam neraka esok. Betul, masuk parit ni hang. Dah masuk parit, masuk gaung, masuk neraka ya hang. Kenapa? Hang bukan reti nak berdalil. Hang tahu terjemah terjemah pun bukan reti. Kalau orang tu kencing hang kena kencing lah. Itulah bahasa dia. Jadi saya nak sebut innallaha ma'ana, Allah Taala bersama dengan kita. Saya nak cerita ni, kalau Allahu ghafurun, Allahu yaghfir. Fakta Allahu ghafurun dari segi dilalah makna Allah pengampun lebih kuat daripada makna Allahu yaghfir. Allah yaghfiru, Allah akan mengampun. Memang subut ghufran Allah Ta'ala, tapi nak menunjukkan zaman hal mustaqbal. Tapi Allahu ghafurun maksudnya subut ghufran pada Allah Ta'ala berlaku di atas wazan ghafur fa'ul untuk menunjukkan mubalaghah Allah Ta'ala memberi pengampunan. Boleh faham tak cakap itu? Boleh? Itu baru belajar sistem betul, belajar sistem, belajar ambil dalil. Belajar macam ni, belajar kat pondok. Satu. Baik. Pasal apa saya sebut innallaha ma'ana ni? Taukid Allah ni bersama kita ni kuat sangat makna. Cuma jangan faham Allah Ta'ala bersama kita, Allah duduk dalam aku, Allah sebelah aku, Allah depan aku, belakang aku, atas aku, bawah aku. Subhanallah. Dia mesti ada makna. Tapi makna dia sungguh dikuatkan pula dengan ayat Quran yang lain untuk menunjukkan memang Allah Ta'ala ni bersama dengan kita. Bila bersama, dekat ke jauh? Dekat. Wa iza sa'alaka ibadi wa kafa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni, ada ini ni, sesungguhnya aku qarib, maksudnya hendak menceritakan betapa kurubnya, hampirnya Allah Ta'ala dengan kita ni, bukan sebarang, sungguh. Innallaha ma'ana lagi, innallaha qarib lagi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrab. Kami ni aqrab. Mubtada khabari, khabar pun khabar dengan jumlah ismiyah ni. Allah kata kami ni bukan saja qarib, tapi terlebih hampir daripada urat nyawa dia sendiri. Namanya apa? Betul sesungguhnya innallaha ma'ana. Saya nak tunjukkan makna innallaha ma'ana ni sangat kuat.
Sehingga Rasulullah pun dalam waktu-waktu terdesak dia, untuk menunjukkan pergantungan dia dan yakin dia bantuan Allah Ta'ala pasti, dia kata la tahzan innallaha ma'ana. Waktu hijrah tu kan peristiwa dengan Sayyidina Abu Bakar tu, la tahzan innallaha ma'ana. Dia tak kata tau masa tengah-tengah genting macam tu, dia kata apa? Ar-Rahman ala arsy istawa la tahzan. Tujuan saya nak sebut tu Jadi Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa. Istawa alal arsy. Alal arsy tu takluk bagi istawa. Ar-Rahman bukan Allah tau. Ar-Rahman nama sifat. Innallaha tu nama zat. Dilalah zat dengan dilalah nama sifat. Dilalah zat dari kuat. Innallaha. Baik. Ar-Rahman istawa. Apatah lagi summa istawa 'alal arsy. Jumlah ismiyah terus, jumlah fi'liyah terus. Lagi longgar. Makna istawa. Sebelah tu datang dengan summa, datang summa pula. Maksudnya after that. Maksudnya before he create the arsh, dia tak istawa 'alal arsy. Tak. Pasal after that, summa, after that Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam. Dia yang cipta langit bumi. Thumma, after that, after he's finishing create the bumi and the langit, then only istawa 'alal arsy. Jadi 'alal arsy ni bukan sifat qadim Allah Taala. Jadi dia summa after that, ini maksud baru. Nak sebut istawa pun sabit istiwa, tapi bukan ada, bukan duduk, bukan. Jadi nak kata innallaha ma'ana dengan Ar-Rahman ala arsy istawa, mana makna lagi kuat? Satu, taukid. Dua, lafaz Allah ni Ar-Rahman. Ar-Rahman tak ada inna, tak ada taukid. Ni ada taukid, jadi ada taukid satu. Ni lafaz Allah sana Ar-Rahman. Ni ismiyah. Innallaha ma'ana. Shibh jumlah. Shibh jumlah. Ar-Rahman ala arsy istawa. Ar-Rahman istawa. Ala arsy ta'alluq bagi istawa. Jadi istawa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dia bukan jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah tu. Okey. Nak tunjuk apa? Ada taukid, zatiyah, nama zat, lagi menunjukkan khabar ismiyah. Khabar ismiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Pula tu taukid pula dengan qarib, aqrab. Empat. Jadi makna yang nak dipaham akidah sepatutnya highlight kan, bukan Ar-Rahman ala arsy, tapi innallaha ma'ana. Siap. Kalau kita faham cara istidlal ulama, lama dah tak ada masalah bab ni. Tapi main puak-puak Wahabi ni, tak sebut pun macam mana kaedah nak faham istidlal, kaifiat nak faham dalil daripada Al-Quran. Dia cerita tu muntah hijau tengok. Adalah cara dia nak muatkan cara dia kan. Kata dia apa? Dia ambil pula hadiah riwayat lain, gelebak-gelebuk. Cara dia, tapi cara dia itu tak betul, cara istidlal. Dinafi pula dengan hadis-hadis lain. Contoh, dia nak menunjukkan Allah Ar-Rahman ala arsy istawa. Dia kata apa? Kita berdoa tandang-tandang ke langit. Tu menunjukkan Allah di langit. Ada hadis jariah, hadis hamba perempuan tu nak uji dia beriman ataupun tidak. Rasulullah tanya, Aina Allah? Itu fi sama. Mereka kan dia beriman. Ulama jawab, apa dia? Pertama, masalah tadah tangan. Tadah tangan ke langit itu, langit kiblat doa, satu tangan ke sana. Macam mana? Semayang menghadap Kaabah kiblat solat. Tak ada masalah. Bukan kiblat solat Allah duduk dalam Kaabah, bukan. Bukan angkat tangan ke langit, Allah di langit, bukan. Wahabi tu kata Wahabi ya. Dia tak faham cara istidlal. Dia tak faham cara nak faham dilalah. Lagi kita apa ni, angkat tangan kiblat, hadis jariah tu
Bila dia ain Allah fi sama, dia kata bebaskan dia, merdekakan dia mukmin. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan kaedah nak mengenal orang ni Islam atau tak Islam, beriman tak beriman, bukan tanya ain Allah. Nak sahkan iman tak iman, Islam tak Islam, macam mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan ain Allah. Di mana Allah? Kat langit. Beriman. Sah Islam. Sah beriman. Tak betul. Hadis tu menyalahi kawaid untuk menguji, membukti dan menyebabkan seseorang tu jadi beriman tak beriman, bagaimana kaifiat. Walaupun hadis tu kuat, katalah, tapi makna yang dipakai untuk menunjukkan beriman tu tak kuat. Jadi hadis nak menunjukkan beriman bukan kata fis sama, tapi hadis yang beriman mesti mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni Wahabi tak faham ni. Memang Wahabi tak faham. Imam ni tak faham. Sepanjang saya dah dengar, kalau orang-orang yang nama WWO ni kita kata ya Wahab tu, tak pula tu saya boleh kata tak ada lah dia orang hurai macam tu. Tak ada. Kalau kita tengok Tok Guru dia, kita ahli sunnah wal jamaah ni, dia cerita satu kan. Okey, saya buat cerita 4 angle kan, dari sudut macam mana nak memahamkan dan taukid innallaha ma'ana. Jadi ada kesedihan dia, ada cara dia. Yang tu kalau orang semua dengar macam kita hurai ni, Allah, tak ada seorang menjadi Wahabi. Tapi masalah dia macam mana? Apa benda yang tak betul tu disebarkan melalui media, dan ajar yang dia ajar tu ialah fahaman Wahabi. Tu salah. Saya buat misal ni tengok. Kalau ajaran Rasulullah ni dia ajar betul-betul, habis satu dunia masuk Islam. Tapi masalahnya apa? Apa yang sepatutnya dia ajar untuk cerita ajaran Rasulullah benar-benar apa dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni tak didengarkan kepada orang yang tak Islam. Bahkan yang didengarkan kepada mereka ni Islam jahat, Islam teroris, Islam ni. Sebab itulah tak ramai orang kafir masuk Islam. Itu ya. Jadi asal saya nak sebut syarah semua apa? Mustabihat. Halal jelas, haram jelas. Mustabihat bukan tentang hukum halal haram tu, tentang diri orang tu tak faham mana halal haram. Islam kufur jelas, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Mana hidayat, mana yang nama sesat, jelas sangat. Tapi masalahnya apa? Dia yang tak faham mana yang hidayat, mana yang sesat. Itu masalah dia. Benda yang hidayat dia kata sesat, benda sesat dia kata hidayat. Ini masalah dia. Kat dia tu masalah. Jadi masalah ni kalau faham dengan apa ulama-ulama tu guru syarah kita daripada hadis tu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Maksudnya benda yang baik, buruk, istilah hidayat dan sesat, halal dan haram, syariat Allah Ta'ala beri melalui Nabi Muhammad SAW ni, tak ada apa yang namanya kesamaran satu pun, semua jelas. Sehingga penjelasan tu farratna fil kitab min syai', kami tak pernah tinggal pun, tak pernah cuai pun satu apa pun dalam Quran, apatah lagi yang telah dihurai oleh Nabi SAW. Jelas, sejelas-jelasnya. Bahasa ayat dia macam tu. Tu ada orang tak jelas lagi. Bukan masalah agama Islam orang Ta'ala bagi tak jelas, dia yang tak dapat penjelasan daripada orang yang sepatutnya dia ambil penjelasan. Jadi mustabihat ni bukan dari sisi hukum halal haram, mana Islam, mana yang kafir, mana sah, mana batal, bukan masalah tu. Masalahnya orang Salah orangnya. Yang disebut la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ramai manusia tak tahu. Jadi apa maksudnya? Yang tahu ni hanya sikit. Siapa yang sikit ni? Ulama, ahlul ilmi, ahlul zikri. Tentu nak rujuk bukan rujuk dalil, rujuk ulama. Yang tu ragam, kita kena faham dalil nakli. Jarang saya syarah-syarah macam ni. Dah lama tak syarah. Ni duduk rasa macam suasana pondok sikit. Dia jadi ada feeling tu, shock sikit, teringat Datuk Guru yang jauh dulu. Memang dia cerita satu kita dengar, bestnya. Nanti yang bila kita dengar sesat tu rasa geram. Duduk depan bagi macam Khabib bagi siku tu. Tak faham, nanti saya upload video tu kan, kita share lah. Geram. Sampai jurulatih kata kita bagi sampai 30-0.
Kan ada macam tu kan dia nak retire kan, dia nak usaha kata dia macam ni. Ada yang kata apa masalah kaki dia ke apa, pokoknya dia sebab tekanan emosi ya. Jurulatih kata dia, kita akan buat satu rekod untuk dia pecahkan. Buat rekod ni apa 30-0. Kita pun nanti saya tak sebut lagi, yang ni saya tak sebut lagi. Saya dah sebut 30-0, 40-0, 40 pun kot banyak sangat, kita bagi 30 dulu lah. Nanti saya sebut 30-0. Yang ni pun saya sebut 40. 10 sebut dah. Padahal saya nak sebut cara istidlal lo. Pasal saya nak fokus pada dalil nakli. Macam mana nak faham nakli, nakal lo. Kan? Selalu kita dengar ada hadis. Dengar gitu je. Hadis boleh terjemah je. Dia pun bukan kerti, dia pun ambil pada orang. Itu bukan istidlal. Dan kalau disebut hadis sahih, dia terjemah je. Hadis tu sendiri, saya berani kata, dia orang tak pernah syarah kan mana dilalah dalam hadis tu untuk menunjukkan ini makna dia. Mana dia? Selalu disebut hadis, dia terjemah. Lepas tu hadis ni dhaif, ni tak dhaif, ni sahih tak sahih, ni hadis dhaif, kita pakai hadis sahih. Itu je yang selalu nak dengar. Dia tak pernah bahas perkataan hadis tu sendiri, mana dilalah dia, matan hadis tu. Ulama kita nak bahas selain pada sahih tak sahih tu, dia cerita matan tu. Matan tu macam mana boleh faham yang ni hukum dia yang boleh diambil faham berdia tu. Yang orang tak bahas tu. Sikitlah cerita bab-bab macam tu, dia punya kelahi sikit. Jadi kita nak faham pun bunyi gitu siapa? Pasal nak bagi faham nakli tu, dalil nakli tu. Betul, dalil nakli bukan semua orang boleh faham dalil nakli. Satu bab Quran, ramai sangat tutup guru saya duk ngaji, dan tutup guru kita kalau yang betul di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah ni, dia kata apa? Baca Al-Quran tak faham pun tak apa, janji baca. Bukan nanti faham. Orang yang tak faham kata Quran ni yang penting tu baca, bukan faham. Dengar dia tak? Nak faham ni ulama kita bukan boleh faham. Orang tak faham ni, dia kata dia, tuan-tuan, sampai bila tuan-tuan tak faham Quran ni? Bali buku terjemah, baca. Dia kata jangan jadi buku kakak tua, baca, tapi tuan-tuan tak faham. Kita bukan nak tutup pintu bacaan, tapi cara anjuran dia bagi itu tak betul. Syarahan-syarahan macam ni banyak kita dengar saya sebut lagi. Lagi kita apa? Quran turun pun Iqra' dulu, suruh banyak membaca. Jadi kena banyak membaca, tuan-tuan. Saya ngaji Tok Guru tak ajar itu. Tok Guru kata memang turun Quran Iqra', mula-mula turun, tapi bukan anjuran suruh membaca tau. Sejarah berlaku kat Rasulullah, Jibril suruh baca tu, sedangkan Rasulullah tak boleh membaca. Buat apa suruh Rasulullah baca sedangkan Rasulullah tak baca? Boleh faham? Untuk apa maksud suruh membaca tu? Tapi Rasulullah hafal tak? Walaupun dia tak boleh membaca, hafal tak Quran? Terima tak wahyu daripada Jibril? Ingat tak? Rasulullah tak boleh membaca tau, tak boleh mencatat tau, tapi ingat tak Quran? Itu suruh baca tu suruh apa? Suruh berguru. Suruh berguru. Itulah baca tu, bukan baca dengan mana? Qiraah. Baca tu kena baca lah, tak ada baca dah. Bunyi macam tu, faham ke kan? Ini pergi baca juga, tapi tak ada faham. Ini walaupun dia tak boleh baca, tapi dia boleh baca. Tak faham saya cakap apa? Jadi baca tu bukan dengan mana baca betul-betul baca, tapi baca ni faham, berguru. Masa bila kita berguru macam mana? Walaupun tak boleh baca, tapi dia boleh baca punya. Ini orang betul tak betul? Saya bunyi dia sikit macam tu lah. Masa saya nak sebut baca tu bukan mana baca. Baca tu isyarat yang mana berguru. Inilah nakli. Inilah nakli. Saya agak kalau dibaca ayat Quran ataupun hadis-hadis yang dengan makna terbalik ni, rasa dia orang tak faham. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tak tahu malu, buatlah hangpa suka. Ya kan? Buatlah. Dah tak ada malu, buatlah. Di dalam hadis kata macam tu, zahir hadis kata dah tak malu, buat je lah. Ini bengong kan cara memahamkan dilalah tu, kata dilalah tu, itulah dilalah.
Itu yang bila dia tak faham tu kita apa? Allah Ta'ala haramkan babi ni. Babi ni haram apa? Dagingnya. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Allah Ta'ala mention apa? Lahmal khinzir, daging babi. Yang haram babi ni apa? Dagingnya. Tu pun haram apa? Haram makan aja. Yang lain tak haram. Jadi kalau kulit dia apa janji disamak, boleh pakai. Tu kata tara baca punya orang. Dia tara baca punya. Bukan baca tu kan? Inilah masalah zaman kita sekarang ni. Masalah dalil-dalil ni. Boleh kata masyarakat kita memang zaman lah ni kalau tengok tambah golongan muda apa sikit dalil. Apa dalil? Pergi mesti pun memang cara belajar memang itu. Ada dalil. Walaupun dengan dalil tu dia bawa hukum salah. Dia kata tak apa, masing-masing ada dalil. Nampak. Memang macam tu. Corak pola pemikiran lah ni atas di universiti mereka macam tu. Maksudnya bolehkah bagi zakat kepada apa nama tu LGBT? Bolehkah? Mereka ni ibarat hamba yang dibelenggu untuk membebaskan terbelenggunya mereka dengan lesbian, gay, benda tu bisexual, transgender apa tu. Mereka ni macam orang hamba untuk kita bebaskan. Belenggu LGBT ni boleh bagi asnaf zakat LGBT atas nama riqab, hamba mukatab, hamba yang perlu dimerdekakan. Maksud apa? Masing-masing ada hujah dan dalil. Wah, kepala otak kan. Macam tu. Lani macam tu. Buat kerja, buat paper, bagi satu tajuk-tajuk yang tu. Benda yang tak apa-apa dah dia bahas. Tapi kata masing-masing ada dalil, ada pendapat. Kaedah kita pendapat dia ada kesenian dia untuk memaham nakli tu. Kalau bercanggah dengan nakli, tambah pula bercanggah dengan disepakati oleh semua ijma' untuk menafikan makna macam ni, tak boleh sama sekali. Dia kata boleh walaupun pada dia dalil. Tak ada ulama ambil istidlal dalil macam tu, kepala buang masuk parit. Kalau atas istilah tafsir ni, dia tafsir Quran guna kepala otak dia. Dia telah sediakan Quran, dia sediakan satu tempat yang khas untuk dia dalam neraka esok. Betul, ada ancaman tu. Tafsir Quran bi-ra'yi nama dia. Satu ulama dulu, payah nak dengar dia sebut ayat Quran. Bukan dia tak reti, tapi dia cermat. Hadis, bukan dia tak nak sebut hadis, tapi dia cermat. Kalau sebut hadis memang dah hafalan dia pun. Au kama qala. Sebut tu. Ataupun macam mana Rasulullah lebih kurang sabda macam tu. Takut lah tu dia. Takut. Tambah benda nak nafikan. Ni tak ada hadis. Padahal dia tak pernah jumpa. Tu salah juga. Takut sangatlah amalan ni lah. Satu, disiplin saya duk mengaji dengan guru, dia ajar banyak pada ambillah kata ulama, ikutlah ulama, pakailah kitab-kitab muktabar. Tu yang panggil kitab-kitab kuning. Kita sebut kitab kuning, dia orang pakai dalil pula atau apa, tak boleh pakai kitab kuning. Kitab kuning ni macam keldai, macam ahli kitab, kama salil himari yahmilu asfara. Macam mana keldai duk tanggung kitab-kitab kuning. Ya dah. Dia kata aspara tu, maksudnya aspara bukan asfara, fafar kuning. Dia kata aspara tu kitab-kitab kuning. Wah, astagfirullah. Ni kata menafsir Quran guna kepala otak dah. Tadi saya sebut tu saya barang. Memang tu kata ada orang macam ni. Ada. Tapi kesenggah orang ni minta lah, siapa dia ustaz sebut tu? Aku sebut lagi apa barang, bila aku sebut nama. Astagfirullah. Tak ada macam tu di barang sikit, macam tu di barang. Astagfirullah. Ya Allah. Hadanallah. Baik. Asal saya nak cerita dalil ada dua, nakli dan nakli. Untuk soal, tuan-tuan nak belajar dalil akli ke belajar nakli? Soal tu jawab dia. Nak belajar akli ke nakli? Dua-dua.
Sanggup belajar nahu? Sanggup belajar nahu? Sanggup belajar saraf? Sanggup belajar balaghah? Berapa tahun nak mengaji tu? Ada pun sebulan je ni. Ada pun sebulan je ni. Itu belum faham Quran lagi, baru faham Quran, nak baru faham nahu, saraf, balaghah. Baca kitab dah siap ni. Ini kita baca kitab dah siap ni. Ke nak belajar dalil nakli, akli. Satu ulama kita belajar apa? Wujud, maknanya ada, dalilnya ada alam ni. Dia ajar dalil apa? Nak akli. Dia ajar dalil akli. Siapa? Alat paling mudah ada kat kita, tak gaduh mengaji akli. Tapi dia tak bagi akli bodoh-bodoh, kemas dia bagi. Cuma mengaji pun jangan bodoh-bodoh. Pasal apa? Alat paling mudah ada kat kita akal. Dia suluh akal kita tu, Masya Allah. Tak tahu Al-Quran hadis pun tak apa, tapi kenal lagi, terang lagi bersuruh. Memang Allah ada, Allah wajib ada, Allah sedia ada. La ilaha illallah. Walaupun tak erti berdalil, walaupun tak erti berdalil nakli, ya, walaupun tak erti berdalil nakli. Nakli pun tak erti, akli pun tak erti. Ambil ya ulama ajar, kau hafal aja. Cerah akal fikiran, kau kenal Tuhan, boleh ikut Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang boleh ikut. Pasti boleh ikut. Satu ulama ajar kita dalil akli. Siapa? Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bukan fasalu dalil in kuntum la ta'lamun. Itu nakli sikit. Kitab kita disebut mudah, saya tolong rincikan sikit itulah. Yang keduanya dipanggil dalil akal. Namanya baik, dalil-dalil ni apa? Iaitu menyatakan ia akan keadaan Allah Ta'ala. Dalil akal dia tak urai. Pasal apa? Kita akan jumpa nanti dalil akal. Nak berakai kena ngaji lagi dalil akal panjang lah sebut. Dia ada disiplin dia untuk faham dalil akal. Tu pun dia akan sebut ukur adat, ukur akal, ukur syarak. Bagi boleh beza mana ukur akal, ukur syarak. Pasal bab ni pun tak ramai orang boleh beza antara ukur akal dengan ukur adat. Iaitu menyatakan ia akan keadaan Allah Ta'ala. Iaitu ni nak hurai siapa ni? Iaitu tu nak huraikan makna dalil, bukan nak huraikan akal, bukan. Iaitu tu dia huruf tafsiriah. Nak hurai apa? Nak hurai dalil. Dalil ni apa? Dalil ni apa? Menyatakan akan keadaan Allah Ta'ala. Itulah dalil. Jadi iaitu tu huraikan makna dalil, bukan nak huraikan dalil akal. Kalau dalil akal apa dia? Dalil akal pula sekali lalu. Dalil akal ni dia adalah memahamkan sesuatu daripada sesuatu. Dia fahmu amrin min amrin, min amrin akhar, memahamkan sesuatu daripada satu perkara yang lain. Tengoknya asap ada api, tu dalil. Cuma yang tu bukan dalil akal, tu dalil adat. Ni kan ni. Asap dengan api adat, bukan ukur akal. Kan? Tengok lampu biru berkelip. Dulu lampu kuning tak? Betul biru. Sampai lampu biru nanti, lampu kuning dulu pun tukar jadi biru. Kita ingat boleh. Rupanya lampu selekoh tajam. Nak bagi cuak tu, boleh. Oh, punya selekoh tajam. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya lama dah buat kereta. Dulu kita tengok kuning, tahu maksudnya bahaya tu kan. Bukan. Kalau biru memang bukan orang lain lah. Memang JPJ polis ke apa tu. Nanti lampu biru pun selekoh tajam juga. Dia ubah tu. Jadi nak kata apa? Tu hukum apa? Tu hukum wada'i, bukan hukum adat tu. Tu hukum wada'i. Bubuh lampu ni mana macam ni, bubuh lampu macam ni, bubuh macam ni. Macam lampu isyarat kuning, merah, hijau tu. Itu
hukum wadai, hukum apa? Hukum reka. Kita reka hijau mana ni, merah mana ni, kuning mana ni. Nak tukar warna lain, boleh? Ikut kita, dunia nak pakai tak pakai pun suka hati kan. Misalnya surrender ambil bendera putih. Hukum apa tu? Wadai nama dia. Hukum reka. Kita yang buat undang-undang. Kita buat undang-undang. Apa nak sebut wadai tu? Jadi hukum akal. Kalau kita tengok asap ada api, itu bukan hukum akal. Itu hukum adat. Hukum adat. Jadi hukum akal ni apa? Ada beza. Depan jumpa. Hukum akal ni saya sebut sekali lalu. Contoh tak? Boleh faham tak boleh faham? Nak faham hukum akal. Kita ngaji ni itu azan. Apa? Azan. Faham azan, memaham nama suatu. Baru ke 8 dia azan. Silap tengok jam tu. Orang pergi umrah kot. Ke dia orang azan pasal baru ada baby baru lahir. Takkan pakai mikrofon pun. Kan dia ada benda-benda macam tu kan. Jadi azan masuk waktu tu apa? Hukum apa? Hukum syariat. Bila azan disyariatkan untuk, bila masuk waktu disyariatkan untuk azan, tu pun bukan masuk waktu disyariatkan azan. Tak betul ke tu? Hukum syariat ni macam mana? Nak berjemaah disunatkan azan, bukan masuk waktu disunatkan azan. Nak berjemaah, mana tempat kita nak jemaah, azan itu. Satu masjid azan, masjid Nur azan, kita azan tak? Azan tak saya? Azan buat apa? Tak azan. Azan lah. Pasal apa azan sini? Pasal nak jemaah sini. Azan untuk menunjukkan jemaah akan didirikan di situ. Antara syarat dia masuk waktu. Jadi yang tu bukan hukum akal. Itu bukan hukum adat, itu hukum syarak. Itu hukum syarak. Yang tu pun kena faham betul-betul lah ni. Masa zaman lah ni, kalau pukul 9.30 baru azan, dia kata, apa pelik masuk isyak ke? Jam dia orang rosak ke apa? Bukan jam dia orang rosak, otak hang rosak. Saya hanya bahasa gitu otak hang rosak lah. Hang dah salah faham hukum syarak. Sampai ada tempat-tempat yang tak faham ni tuan-tuan, dia akan bila azan lain pada waktu isyak yang sepatutnya masuk ke apa, dia akan pelik. Ni siapa dia ajak ni? Azan isyak lambat-lambat. Apa masalah azan isyak lambat-lambat? Dia azan untuk memanggil berjemaah. Itu je. Itu je syariat dah. Dia orang duk faham azan ni menunjukkan masuk waktu. Tu yang masuk waktu je azan. Nah, bukan masuk waktu je azan kan? Nak sembahyang lagi buat azan. Saja sikit buat azan tu. Jadi saya nak tunjuk apa? Buku akal yang mana? Asal saja azan. Setelah azan masuk waktu. Mudah yang kita sebut itu. Itu bukan buku akal. Azan tu laki perempuan? Mana tahu? Borong kasar. Adatnya laki. Adatnya laki. Hukum syarak mana boleh perempuan azan? Itu pun bukan hukum akal. Itu pun bukan hukum akal. Bukan hukum akal. Hukum akal lah mana? Kalau azan masuk waktu. Kalau azan macam ni lelaki azan, mana hukum akal? Tak pasal belajar, memang tak kerti nak faham mana hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Memang tak boleh. Dia tak tahu nak menilai hukum akal dia mana. So hukum akal ni dia mesti satu keputusan yang kita boleh faham daripada satu perkara yang takkan boleh berlaku faham di sebalik. Itu hukum akal. Kalau boleh faham sebalik, itu bukan hukum akal. Makan seperiuk, namanya sa'ah. Bagus. Nanti ayat tu tak kenyang. Sa'ah. Sa'ah ni nak nyawa tak boleh. Itu sa'ah. Itu sa'ah. Itu bahasa Kedah sangat sa'ah. Makan seperiuk. Kalau makan 2 periuk, mapo tu. Okey. Tu hukum apa? Makan seperiuknya adat. Mana hukum akal?
Makan macam bismillah. Tu apa? Syarak. Mana hukum akal tak mana? Tak makan tu. Lapar makan. Itu hukum adat. Makan bagi mengenyangkan. Makan mengenyangkan. Adat. Ada orang makan tak kenyang. Ada orang tak makan kenyang. Kalau badan macam ni sebulan tak makan, tak apa. Minum air. Boleh? Pernah buat apa? Tanya lah. Ada malam melawak lagi. Dia tengok orang makan, dia nak makan. Tapi dia tak makan, tak jadi apa-apa dah. Pasal apa yang ada kat dia tu padan lah. Nak cerita apa? Ini mana hukum akal? Mana hukum akal? Buat makan ni mana hukum akal? Makan jadi kenyang. Tapi bukan makanan mengenyangkan. Makanan mengenyangkan tu pada adat. Tapi bila makan kenyang, mesti ada yang mengenyang. Tapi bukan makanan mengenyangkan. Tapi yang mengenyang mesti ada. Yang mengenyang mesti ada. Itu hukum akal. Dan yang mengenyang mesti ada Allah. Yang tu bawa ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid, ilmu akal, bukan ilmu adat. Ilmu tauhid, ilmu akal, bagi berakal. Qaumin yaqilun, qaumin ya'lamun, ulil albab, ulil nuha. Dia bukan kaum yang ada adat, kan? Kaum yang ada akal. Kalau kita makan nasi, makan ubat, makan ubat ni lega. Tak ada ubat ni, tak ada, tak masuk akal ubat lain boleh baik. Tak masuk akal, tak boleh. Pada adatnya ubat. Tapi bila makan ni lega, Allah bagi lega aku. Baru ahli tauhid. Baru aku akal. Baru ahli tauhid. Baru nama dia kenal aku akal. Tu besar kan kena belajar tu. Bila orang tak faham hukum akal, ada orang boleh jadi kufur pasal tak faham hukum akal. Dah mati, dah reput, boleh hidup balik tak? Tak masuk akal, dah reput boleh hidup balik. Dia kata hukum akal. Tak betul. Itu kan hukum akal. Itu hukum adat. Disebabkan tak ada pun boleh ada. Tambah dah ada, binasa bagi ada balik. Lagilah boleh. Itu hukum akal. Boleh? Faham? Saya faham. Tapi duk tengok benda reput, mana ada benda reput mesti hidup balik. Nak saya kepak ni patah sambung balik. Saya buat. Tak masuk akal, boleh patah boleh sambung balik. Buhkam boleh, nak sambung betul-betul sambung. Urat macam mana asal sebelum patah memang mustahil. Mustahil akal. Tak masuk akal. Tak, bukan hukum akal, mustahil adat. Mustahil adat. Orang tak faham tu, orang tak faham mana hukum adat, hukum akal. Tongkat jadi ular, mustahil tongkat jadi ular, ni sihir. Dia faham sihir. Sebab tak faham hukum akal dengan hukum adat. Yang mukjizat dia kata sihir. Ada pelajaran itu. Satu, mengenal Allah Ta'ala ni memang alat besar ni akal. Bila kita tak faham disiplin akal tu, yang kita sampai lah ni sampai tak berakal lagi. Itu kot bahasa ni. Pasal apa? Kita terganggu dengan hukum adat. Bukan lampu terang, lampu terang. Patutnya apa? Allah bagi terang aku. Allah bagi terang aku untuk hukum akal. Lampu bagi terang adat. Lampu menyala ada elektrik. Adat juga. Ada lampu tak pakai elektrik pun menyala, dia pakai bateri. Ada lampu menyala pakai solar. Contohlah saya sebut kan. Tak seperti elektrik. Tapi sumber mesti ada. Lampu menyala pasal ada sumber. Itu hukum akal. Sumbernya elektrik, bateri, solar, itu adat. Tapi yang menyala kan sebenarnya Allah, bukan bateri, bukan solar, bukan elektrik. Yang tu nak pergi tengoknya. Kalau orang ahli tauhid ada akal macam mana? Tengok lampu, la ilaha illallah. Tengok tiang, la ilaha illallah. Tengok pokok, la ilaha illallah. Maksud apa? Dia faham hukum akal. Makhluk takkan boleh makhluk ada sendiri. Mesti ada yang mencipta makhluk, mesti ada. Makhluk jadi bukan faktor adat. Adat tu proses duk tengok dengan mata. Itu hukum adat. Hukum akal macam mana? Tak ada makhluk yang ada, melainkan mesti ada khalik makhluk, dan khalik makhluk tu Allah. Itu hukum akal. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat faham tu. Ada disiplin dia akan sebut nanti insyaAllah tentang hukum akal. Yang dalil kedua dia sebut hukum akal. Satu, ulama ajar kita kenal Allah Ta'ala ni dengan hukum akal. Pasal apa? Pasal nak faham nakal ni bukan benda senang. Hukum akal juga kena belajar, tapi masa nak ambil faham hukum akal lebih mudah
berbanding dengan nak memahamkan hukum nakal. Dengar elok ayat tu. Ada orang ajar terbalik, kata dia, Al-Quran orang bodoh-bodoh baca pun boleh faham. Memanglah faham Wahabi, memanglah orang bodoh boleh baca faham. Faham ahli sunnah wal jamaah untuk faham betul-betul. Oh, kita suruh baca bahasa Melayu pun dia tak faham. Baca Jawi bahasa Ibunda pun tak faham. Takkan baca hadis Nabi yang boleh faham? Terror. Bahasa hadis Nabi bahasa Arab, Quran bahasa Arab. Takkan boleh faham bahasa Arab? Yang bahasa Ibunda orang tak faham, bahasa Jawi tak faham. Tambah pula Jawi tak boleh baca. Baca Jawi baca boleh, tak faham. Tapi baca Quran faham. Wow. Yang ni baru tak masuk akal. Itu baru tak masuk akal. Cakap macam tak ada akal kan? Memang tak ada akal kan tu. Baik, jadi dalil ni apa? Dalil ni iaitu nak menyatakan, maksudnya sesuatu nak menyatakan ia, dalil ni keadaan Allah. Sebab dalil ni kalau asal takrif bahasa Arab dia fahmu amrin min amrin, dilalah. Dilalah bukan dalil. Dilalah ni apa? Memahamkan sesuatu daripada satu. Kefahaman yang kita boleh faham sesuatu daripada satu, tu dalil. Itu kita tengok kita hidup, dalil menunjukkan Allah menghidupkan aku. Aku bukan hidup, aku bukan sendiri hidup. Aku bukan hidup sendiri. Aku ni dihidupkan. Allah yang menghidup masih ada, dan yang menghidup tu Allah. Tu dalil tu. Dalil tu. Itu yang kata kita nak dapat tauhid ni, walaupun tak kerti dalil, akli nakli, jumpa guru, ambil asuhan yang diberi, pakai, semat di hati ahli tauhid. Mati, hidup beriman, mati beriman. Satu best jumpa ahli ikli, ahli zikri, ahlul ilmi. Jumpa ahli ulama ni best kan. Jumpa dia hidup hati terus. Kalau jumpa ahli lughah belum tentu boleh jadi ahli tauhid, belum tentu. Tambah ahli lughah nak jumpa hukum fiqh betul, silap masuk gaung, masuk parit. Tapi kalau jumpa ahlul zikri, ahlul ilmi, jumpa ahli tauhid macam mana? Walaupun hang tak faham Quran, hadis, hang tak faham cara berfikir, dia bagi tu memang hang boleh, memang hang telan ambil, hang beriman. Tengok tak lah. Satu penting belajar berguru dengan guru betul tu. Walaupun katalah dia tak ajar pun macam mana nak memahamkan Al-Quran, tapi dia ajar macam mana nak kenal Tuhan. Tu ahli tauhid, tu ahli zikri, tu ahli ilmi. Pasal dia tahu apa maksud sebenarnya. Bahkan ada orang ngaji nahu, duk nahu sampai kiamat, Allah tak kenal. Ada orang kata dia ngaji apa? Taranum, ngaji tajwid, bohbilah bahasa itu contoh kan. Tapi macam mana? Sampai kiamat kenal Allah, sembahyang pun tak jaga. Tak. Ahli tajwid, ahli lagu. Sebut lagu je, sebut nahwan, lagu ketiga. Wah, faida. Tarik namanya. Tapi Tuhan tak kena sembahyang juga. Allah, na'udzubillah. Sajalah nak sebut tak dalil-dalil tu. Akli nakli. Jadi menyatakan untuk menjelas sesuatu perkara, untuk menjelaskan kepada Allah Taala apa? Itulah dia. Dalil nak menjelaskan, menyatakan Allah wujud. Dalil untuk menyatakan Allah kidam, baqa, mukhalafah lil waris. Apa hal keadaan yang sepatutnya dipahamkan Allah Taala, itu dalil. Dalil. Apa dia? InsyaAllah ke depan jumpa. Syahadan, jikalau ada seorang itikadnya putus tetapi tiada berbetulan ia bagi yang benar. Situ dulu. Tempat kita ada kedua lagi kita sama. Satu sesi dah sampai dia ingat, panjang lagi dia meleret kan. Solat dulu. Take 5. Bahasa bukan 5 minit jangan sembahyang 5 minit lah. Soalan tu kalau ada. Yang dikatakan dalil ini salah satu daripada akal yang nanti.
Ya, betul. Yang dikatakan an dalil tu akli nakli. Salah satu. Ada dua, masya-Allah. Biasanya. Baru boleh keluar daripada taklid. Fahmu amrin, bukan akal. Hukum tu sendiri. Dalil tu fahmu amrin min amrin. Memahamkan satu perkara daripada satu perkara. Memahamkan sesuatu daripada sesuatu yang tak mungkin berlaku di sebalik. Kalau hukum adat, kita faham sesuatu daripada sesuatu, tapi harus berlaku di sebalik. Itu hukum adat. Tengok Amal Kedang besar ni, makan kuat lah. Dia duduk dari tulis tu banyak. Tak ada iklan mikir banyak. Memahamkan sesuatu daripada sesuatu. Hukum apa? Adat dia apa? Hukum akal. Hukum akal memahamkan sesuatu daripada sesuatu dan tak mungkin berlaku di sebaliknya. Tak mungkin berlaku di sebaliknya. Itu hukum akal. Hakim mestilah akal. Jumpa nanti pelajaran tu. Dia tak akan mungkin berlaku di sebaliknya. Setiap makhluk mesti ada pencipta dia. Makhluk mesti ada pencipta. Tak akan ada makhluk tanpa pencipta. Dan pencipta pula mesti Allah. Dia takkan bertukar hal tu. Tu hukum akal. Kalau rumah kita ada orang masuk penceroboh, mesti ada penceroboh. Penceroboh mesti ada. Tapi penceroboh mesti orang ni. Belum tentu. Hai. Kita kata mesti tanda dia macam ni, dalil dia macam ni. Betul ya? Adatnya. Adatnya bukan akal, tak masuk akal orang lain. Betul ya? Itu ada kambing masuk pondok tu. Tak masuk akal. Tapi tek kambing ada? Tak masuk akal. Bukan tak masuk akal. Adatnya ada tek kambing, si kambing masuk. Tapi kambing takkan geledah macam ni. Monyet apa? Monyet. Mana ada monyet tadi? Tempat yang tak ada lah kan. Sikit nak sebut akal yang ada. Boleh dapat duit tu ni. Ya. Itu hukum akal. Hukum adat memaham sesuatu daripada sesuatu, tapi boleh ada keberangkalian berlaku di sebalik. Tu tanya ni. Badan besar ni bukan kuat apa? Mana saya faham? Saya tak tengok orang makan orang. Masa tadi nampak lah. Masa lain tak tahu. Contoh. Macam mana nak faham? Macam mana boleh faham? Macam mana saya boleh faham? Itulah dalil. Tengok apa yang ada tu, boleh memahami sesuatu. Tapi boleh jadi tak badan besar tapi makan tak kuat? Boleh tak? Ada orang badan besar ni lah, tapi makan 5 minggan. Tak bisa jumpa, saya bisa jumpa. Badan kurus besar tu. Dia makan depan saya, dia makan sikit je. Kata apa? Saya segan makan tu Ustaz. Saya makan ya. Ustaz makan, tengok saya terkejut saya makan. Saya makan 5 kali pada Ustaz makan. Dia. Betul. Saya malu nak makan dengan Ustaz. Badan kurus ya. Ada petua ya. Jadi saya nak tunjuk apa? Walaupun badan kurus bukan menunjukkan dia tak kuat makan. Pasal hukum adat dia boleh badan kurus tapi kuat makan. Ada. Badan gemuk tapi tak kuat makan. Ada juga. Badan gemuk tak makan. Ada juga. Pasal apa? Dia orang tu rangka besar. Bukan lemak banyak. Sajalah buat misal gitu kan. Asal nak bagi hukum tu lah, statement tu. Memahamkan sesuatu daripada sesuatu. Kalau dia tak akan berlaku di sebalik, itu hukum akal. Kalau ada keberangkalian berlaku sebalik, itu hukum adat. Baru hukum adat kita faham. Hukum adat, kalau bab tauhid belum kenal Tuhan. Kita hidup ni ghalib nyawa, salah bagi nyawa. Tak faham Tuhan lagi. Kita hidup, mana boleh kita hidup? Yang hidup Allah. Kita asal bukan benda hidup, kita asal benda mati. Air mani. Macam mana boleh hidup? Allah bagi hidup aku. Ada boleh pergi sebalik tak? Tak boleh. Itu kuat kan? Itu kuat kan? Itu bukan. Satu orang yang faham betul-betul yang mutahid ni, masya-Allah, dia memang jadi orang berakal sungguh.
Mudah nak tak bagi kita tu. Pasal nak dapat tu, dia kata dia besar ni pimpinan guru. Saya pun kena mengaji lagi. Itu saya dah sebut tu. Saya dah sebut pimpinan guru, ujian guru memang hambat tuan-tuan duk mengaji dengan saya. Setakat saya boleh ceritalah, tapi nisbah saya perlu guru lagi. Pasal apa? Kita ada pengalaman guru, bila jumpa guru yang memang boleh tunjuk kita faham betul-betul bab ketuhanan ni. Kita tak payah faham dalil lain lah. Dengar dia habaq tu ya, perkataan dia tu, dia punya statement dia bagi tu. Apa benda dia asuh kat kita tu, kita pakai lah tu. Cukup lah. Jadi orang pakai lah. Jadi orang pakai lah. Walaupun kita, orang apa kata apa? Tak apa nak hadam, tak apa nak boleh takul, berfikir apa benda dia. Ambil lah dia sebut tu. Pasal apa? Dia bagi tu pasti betul lah. Kita tinggal nak hadam dia. Mungkin belum sampai tahap hadam, tapi dia ajar tu. Masya Allah. Dia buat misal, contoh saya ngaji tu aku sebut. Baharunya makhluk menunjukkan kodimnya Allah Ta'ala. Dia kita mikir tau. Tapi ayat tu pakai apa? Tengok makhluk berubah siang, malam, pagi, petang, minit, maghrib dah jadi isyak. Berubah ni Allah Ta'ala kodim. Allah Ta'ala tak berubah. Pakai ayat tu. Makhluk ni natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Faham makhluk ya Allah yang buat. Allah buat. Allah buat. Allah buat. Allah buat, Allah buat, Allah buat, Allah buat. Boleh kenal makhluk ni Allah yang cipta, Allah khalik makhluk. InsyaAllah. Takkan berlaku sebalik. Jangan kata, tu pakai dia bagi ayat tu, power-power sama. Lepas tu kita jumpa guru ahli zikri, ahli ilmi ni, memudahkan kita untuk mengenai Allah. InsyaAllah. Macam mana pun, tak payah belajar dalil ya. Kena. Bisa dia alat, dia perkakas. Tapi paling besar untuk bagi hidup hati tarbiyah, latihan, berguru, dan bila dia asuh, ambil asuhan dia. Mudah Allah Ta'ala lembutkan hati kita untuk boleh ikut asuhan guru tu. InsyaAllah. Saya jawab soalan tu. Ada lagi? Kalau statement kita makan ni, kalau kita tak belajar dia tu, maknanya dia siapa tak faham hukum akal, dia tak ada akal. tak berakal dan ada kata gila. Memang ada ulama-ulama kita tu. Maksudnya tak berakal dengan gila. Kalau tak belajar hukum Memang rasanya tempat nanti dia akan sebut dalam pembahagian hukum akal, dia akan sebut waman lam ya'rif ahkama hukmal akli falaysa bi'aqilin. Siapa yang tak kenal hukum akal, dia tak berakal. Maksudnya dia tak faham wajib mustahil harus, dia tak kerti. Ni wajib, ni mustahil, ni harus, ni wajib, ni mustahil, ni harus. Dia tak kerti, tak ada akal mana. Minta tak akal gila. Bahkan bukan je gila, kalau bab akidah boleh jadi kufur. Buat misal, Allah kan dia sempurna dia. Dia tak hajat ada satu baru boleh jadi Tuhan. Allah bila dia tak hajat ada satu, oh barulah nama dia Tuhan. Dia tak panggil Tuhan dengan dia. Nak panggil Tuhan mesti tak hajat pada satu, barulah panggil ilah. Okey. Nak faham mana? Kalau Allah duduk atas arah macam mana? Ada orang kata ikut dia, dia dah buat arah, dia nak duduk ke arah suka hati dia. Tak ada akal. Kalau Allah nak buat arah, dia nak buat ke tak buat? Ikut dia nak buat tak buat. Tu betul. Tapi Allah buat arah, dia duduk di arah. Ikut dia nak duduk ke tak mau duduk. Itu tak betul. Kalau yang tu tak boleh berdiri, memang tak ada akal. Bahkan tu puncak jadi kufur akidah. Apatah lagi dia kata Allah duduk atas arah, full stop. Full stop tu ditukar save file PDF. Tak faham tu lah. Ayah pun baru belajar ayat tu kan. Macam mana nak buat PDF file? PDF apa, personal protect document file. Nak protect tu. Allah atas arah, full stop PDF, protect, jangan ubah-ubah lah. Astagfirullahaladzim. Tak ada akal, kufur akidah. Tapi kalau kaedah dia menyamakan dengan macam makhluk buat sesuatu tu, dia berhajat pada, contoh dia buat kursi, dia berhajat pada duduk tu. Contohlah kalau dia memahamkan begitu, mana boleh Memaham je lah. Bila makhluk buat sesuatu, macam kata dia faham kalau Allah Ta'ala ni macam makhluk kan, makhluk ni buat kursi kan, lepas tu dia berhajat duduk atas kursi tu. Mana itu pun kesalahan. hak tu lagi salah besar. Tadi pun dah salah, tambah pergi buat pula macam kursi pula. Kita buat kursi untuk kita duduk. Allah Ta'ala pergi buat arah, dia buat pasal dia nak duduk di arah. Sesak barat tu. Ya.
Duk itikad Allah Ta'ala ni berada di arah, tak cerita buat arah berhajat dah, tak sebut bahasa gitu pun, sebut dengan makna macam tu je pun, yang tu pula salah. Jadi dia tak faham apa benda yang boleh dinisbah, apa tak faham dinisbah, tak boleh dinisbah. Dia tak faham apa hukum akal, apa yang menyalahi akal. Bahkan dia kata Allah tak duduk atas arah, dia buat arah, dia nak duduk di situ, ikut dia nak duduk, tak mau duduk. No. Tu kata dia tak faham hukum akal. Wa man lam ya'rif hukumal aqli falaysa bi'aqil. Tak pakai. Bahkan bila bab akal ni khasnya dalam akal melibatkan bab pula khasnya bab i'tiqad. Oh. I'tiqad tak betul, itu yang bahasa dia boleh jatuh kufur. Masalahnya apa? Kerana dia tak sedar hak tu boleh jatuh kufur. Masalah dia tahu mana ni? Pasal dia duk kutip orang-orang ngaji sekerat tiang, ngaji balik tiang. Oh itu. Oh. Pi ambil pada orang macam ni. Dia tak ambil pada tok guru, tapi ambil pada tok garu. Lambah ambil pada tok Google. Sikit pasal itu. Kalau nak tengok Google sekadar duk tengok Google tu, memang duk tengok Google macam-macam pun. Kalau bukan dalam bab yang memang bab akidah, mesti ambil guru yang betul-betul guru. Kalau dia tak ambil jalan tu, memang hidup dia haru ni. Na'udzubillah. Jadi itu display kita tu. Nak pergi ambil maklumat mesti daripada yang betul. Tak ambil yang betul, dia takkan faham. Dia tak ada panduan. Nanti yang dia jadi sekejap sana, sak kat sini, dia tak ada akidah. Kita sebut belajar dia simpulan, dia tak boleh kemas. Dia tak kemas. Nampak kemas, tapi kemas-kemas dia tengok tak betul, tak mutabaqah lil waqi', tak tepat dengan realiti. Dia faham, aku yakin Allah memang ada tangan, Allah memang ada muka. Dia yakin tu benda yang tak sepatutnya dia yakin tu, dia yakin benda yang tak mutabaqah lil waqi'. Sesat tu. Dia nak mesti mutabaqah lil waqi', yakin baru betul. Tu pun tak ada dalil, taklid. Itu jumpa depan. Kalau ada dalil, taklid. Ada dalil baru panggil arif. Tu ke depan. Okey, aduh. Lagi. Sambung nanti. Syahadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidaytika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.